Okey, dalam Sin Hiang ada dua. Taman Sri Canggang dengan Langat Utama. Okey, sekarang ni kita tengok Taman Sri Canggang 1 dulu. Okey. Sebenarnya saya nak tumpukan kepada dia punya package. Okey. Package dia adalah berbeza sedikit. Selalu kalau kebanyakan yang you pergi yang kita buat semua. Okey, yang ni you kena ingat, okey. Taman Sri Canggang 1, okey, dia sekarang ni ada cash rebate 12%. Okey, 12%. Dekat sini memang dia tulis sehingga 31 hari bulan 3 2002. Tapi saya dah tanya pada developer. So developer kata dia extend, tapi in a short notice dia akan tak ada 12%, kemungkinan jadi 10%. So sekarang ni kalau kata anda ada buyer, kan, jadikan ini sebagai agensi. Okey, jadikan ini sebagai agensi. Okey. Lagi satu, dia punya package, kalau anda tengok dekat sini, dia hanya developer hanya bear SPA legal fee dengan MOT sahaja. Okey? SPA legal fee dengan MOT sahaja. Yang bear by developer. Okey? Untuk loan legal fee, stamp duty dan disbursement yang berkenaan dengan loan legal fee, purchaser kena bayar. So, apa yang kita boleh cakap dengan buyer? Kalau kata buyer rumah pertama, okey, macam stamp duty ni akan ada diskaun. So, kalau kata rumah pertama sekarang ni, kalau ikutkan bajet 2020 yang dah dibentangkan pada tahun lepas, SMP yang ditandatangan sehingga tahun 2025, stamp duty rumah bawah 500,000 adalah waived by government. Okey, tapi hanya untuk rumah yang pertama. Maksudnya orang tu memang tak ada apa-apa hartanah. Dia tak ada pegang apa-apa hartanah. So maksudnya dia tak pernah beli. Kalau kata dia dah beli rumah lepas tu dia jual, maksudnya dia pernah beli. So yang itu tidak termasuk ya. Ini adalah pembelian rumah yang pertama. Pembelian rumah yang pertama. So maksudnya kalau dia dah pernah beli, lepas tu dia jual rumah tu, dia takkan jadi rumah pertama. Stamp duty kemungkinan besar dia kena bayar. Okay, so yang ni saya nak ingatkan. Okay, dan loan legal fee boleh masuk di dalam loan. Boleh finance dalam loan. Okay, buat masa sekarang ni, Taman Sri Canggang 1, okay, booking fee-nya adalah RM500 sahaja. Until further notice ya. So yang ini developer dia tak inform sampai bila. Okay, until further notice. So actually kan bila ada benda macam ni, what you can do is you boleh jadikan benda ni sebagai agensi. Yang cash rebate 12%, kan, booking fee 500, you boleh jadikan agensi kepada you punya buyer. Okay. Okay, next ya. Next, okay. Kita tengok dia punya brochure. Okay, sepatutnya saya buka brochure ni dulu. Siapa dah pernah tengok brochure ni? Siapa dah pernah buka brochure ni? Siapa dah pernah buka brochure? Okay, kalau you tengok brochure ni kan, brochure ni agak lengkap jugalah. Okay, kalau you buka, you boleh nampak dia ada ni, sekarang ni fasa 2. Canggang 1 tapi fasa 2. Fasa 1 dah habis. So dia ada dia punya location, dia ada dia punya besar. Dia Canggang 2 ni you kena ingat dia ada 2 jenis. Satu 20x65, satu 20x62. Okay, dia punya design rumah sama, cuma besar tanah saja yang berlainan. Alright, so dekat sini dia ada dia punya spesifikasi.
Dia ada je punya spesifikasi. Okay. Saya gerakkan. Okay. Ada spesifikasi dan juga ada dia punya design. Okay, yang ini yang dekat dalam brochure lah. Mungkin you boleh print brochure ataupun you nak besarkan brochure pun boleh. Okay, you boleh tengok brochure ni nanti. Tapi, okay, don't worry. Sebab dekat dalam Google Drive ni kita memang dah sediakan dia punya macam ni. Okay, dia punya dia punya design rumah. Okay, kita memang dah ada dekat dalam ni. So, boleh tengok. Okay, kalau tengok design rumah ni kan, dia 3 bilik, 2 bilik air. Okay. Siapa yang dah datang? Siapa yang dah datang ke site? Siapa dah pergi tengok? Saya Kak, saya. Okay. So, dia punya design 3 bilik, 2 bilik air. Okay. Dia 3 bilik, 2 bilik air. Seperti biasa, bilik tidur utama dia ada bilik air lah. Dan bilik air yang kedua ada di dapur. Dan untuk pengetahuan, setiap bilik air ni dia dah siapkan point untuk water heater. Point water heater dah ada. So maksudnya you punya buyer hanya perlu untuk pasang water heater lah. Dah wiring apa semua dah siap. Okay. Dan bilik tidur utama ada point aircon. Ada point aircon. Dan ruang tamu pun ada point aircon. Okay. Kalau tengok bilik tidur 1 dan bilik tidur 2, bilik tidur 1 ni siapa yang dah pergi, dia punya high ceiling dia sangat tinggi. So, siapa yang dah tengok mungkin boleh, kalau kata you bawa customer, you boleh suggest dekat customer you untuk apa tahu? Untuk buat loft. Cakaplah kalau kata okay. So bilik tidur utama ni bilik tidur tengah tau. Dia tinggi. Sebab dia buat tinggi tu sebab apa? Sebab dia nak letak tingkap dekat belah atas. Bila tingkap dekat belah atas, saya suggest tau apabila anda bawa anda punya buyer tengok dekat rumah yang corner lot tu, kalau boleh pergi rumah sebelah. Kalau kata buyer anda mungkin dia hanya mampu untuk nak beli intermediate kan, you pergi bawa dia ke rumah sebelah. Tunjuk dekat dia kalau intermediate macam ni. Kalau intermediate pun rumah tu terang. Kalau intermediate pun maksudnya rumah tu kalau kata apa? Bilik tengah-tengah pun terang. Sebab dia ada tingkap dekat atas. Biarpun dah petang. Macam tadi saya pergi, tak adalah petang sangat kan, dalam pukul 3 lebih macam tu kan. Memang terang. Tapi saya tak tahulah Fauzi tadi pergi belah petang, tengok petang lagi kan sebelum berbuka, tengok tak yang intermediate punya? Fauzi. Fauzi ada tak kat sini? Siap saya ada Fauzi. Fauzi tadi Fauzi pergi belah petang kan? Fauzi tengok tak bilik tidur yang intermediate, rumah yang intermediate yang tengah-tengah? Fauzi mana ni Kak? Fauzi apa nama dia? Saya Fauzi juga. Siapa yang bawa buyer pergi ni tadi? Tak ada, tak masuk Tak. bukan. Saya baru lagi ni. Baru lagi. Okey, tak apa. Saya sebab nampak Fauzi, saya ingatkan Fauzi yang tadi. yang bawa buyer tadi. Okey, tak apa. Alright. Dia tengah-tengah dia sebab dia ada tingkap di atas. So memang dia terang. Kalau kata intermediate pun, berada di intermediate pun memang terang. So kata actually tak ada masalah lah pada you punya
buyer. Dan bilik tidur belakang sekali, dia bentuk dia L shape. So sebenarnya agak besar jugalah. Bilik tidur 1 dengan bilik tidur 2 ni lebih kurang dia besar dia. So bilik air dia, bilik air ada 2. Bilik air yang kedua dekat dapur. Okey. Sesuatu yang menarik ya, yang menarik dia adalah dia ada yard. Selalunya kalau kata rumah teres ni dia tak ada yard ke apa ke, dia tak ada kan. Kiranya terus dia terus dia tanah dekat belakang. Tapi tak, ini dia ada yard. Kalau perasan dia ada yard. Yard ni dekat sini boleh letak washing machine. Dia ada dia punya soket dan juga ada dia punya kepala pipe dekat yard ni. Selalunya yard dekat apartmen saja ada kan, tapi kat rumah ni ada yard. Ada something yang interesting lah. Okay. So kalau kata yang ini yang besar belakang dia 5 kaki. Ni yang besar dia belakang dia 5 kaki. So dia ada ruang lagi lah dekat belakang. Selepas yard ni dia ada ruang lagi dekat belakang. Okay. Alright. Okay, yang ini ada lagi satu. Yang ini yang kecil punya, yang 20 kali 62. Kalau tadi you nampak besar kan 20 kali 60. So 20 kali 65, yang ni 20 kali 62. So dia punya ni sama, dia punya design dia sama. Okay, cuma perbezaannya adalah dia punya besar kat belakang ni. Tadi lagi besar, betul tak? Ni besar kat belakang ni cuma dalam 2 kaki sahaja. So bermakna kan ini depan ni 20 kaki. Depan ni 20 kaki. Okey, ini ada dia punya rumah dia berapa? 40 kaki. So ini adalah belakang 2 kaki. Ni yang kecil lah. 2 kaki. Ni adalah 2 kaki. Jadi semuanya jadi 20 kali 62. Ni yang kecil. Yang besar tadi 20 kali 65. Dia besar dia sama. Okey, anjung kereta, besar carport dia sama, besar rumah dia sama, cuma belakang dia saja yang berlainan. Itu perbezaan dan harganya pun agak berlainan juga. Alright. Okey. So ada siapa-siapa nak tanya tak berkenaan dengan design rumah ni? Carport ni dia design dia boleh masuk 2 kereta ya, sebab dia tak ada tiang di tengah-tengah. Dia punya carport. Itu pun point juga tu. Okay. Alright. Kalau tak ada, okay, kita terus ke slide yang lain. Alright. Kalau kata canggang ni, okay, you tahu kan siapa dia punya developer kan? Saya tu pun nak cakap pasal developer tadi. Okay, developernya dia adalah Sim Liang juga, tapi is normal apabila developer dia mempunyai beberapa anak syarikat. So Supreme Harmonis yang berhad ni adalah anak syarikat lah. Okay, so ini adalah developer punya details, account number. So boleh bagi account number ni kepada you punya buyer yang nak, yang berminat untuk ni lah. Okay, saya stop share kejap. Alright. So ada apa-apa nak tanya tak? Ada siapa-siapa nak tanya? Alright. So ini ada more info lah. More info ni freehold Malay Reserve Land. Okay, ini adalah freehold Malay Reserve Land.
jangan confuse dia Malay Reserve Land dengan Bumi Lot. Okay, it is so much different. Okay, kalau kata Malay Reserve Land ni hanya untuk Melayu Semenanjung sahaja sebab kita berada di Semenanjung. Dan tapi kalau kata Bumi Lot, dia adalah terbuka kepada semua bumi putera di Malaysia, termasuk juga Sabah Sarawak. So kalau bumi putera tu adalah Malay, kalau Sabah Sarawak bumi putera yang macam Kadazan ke Iban, Bidayuh kan, itu adalah kira bumi putera. Dan kalau lagi satu, kalau kat Semenanjung ni yang orang asli tu pun dipanggil bumi putera juga. Okay, so yang ini adalah tanah freehold. Dia freehold maksudnya hak milik kekal selama-lamanya. Okay, stage construction untuk projek ini adalah 70%. Sekarang ni maksudnya dah tergolongkang lah, sewerage. Okay, so ramai yang tanya bila dijangka siap. Okay, projek ni dijangka siap akhir tahun. Kita boleh cakap expected complete adalah akhir tahun. Walau bagaimanapun, untuk nak dapatkan CCC, bukannya dalam masa 2-3 minggu boleh dapat CCC. Okay, CCC ni bergantung kepada local authority. Okay, pihak local authority. So ada yang sampai 4 bulan baru dapat CCC. So kita boleh cakap completed this project is this year, tapi untuk CCC ataupun kalau you orang tak tahu CCC tu apa, CCC tu CF. Okay, CCC kemungkinan tahun hadapan. Nah, dia bergantung kepada local authority. Sebab kadang-kadang local authority lambat proses, mungkin ada sebab-sebab tertentulah. Sebab kita faham sekarang ni zaman COVID kadang-kadang terjangkit, dia orang terpaksa tutup department kan. So benda tu pending. So macam-macam yang berlaku. Sebab sekarang ni sebab tu saya relatekan sikit dengan platinum. Sebab tu macam contohnya platinum, kita memang kata hari tu kita jangka akan dapat bulan 4. Okey, sekarang ni pun dah masuk bulan 4, dah dapat CCC. Tapi sampai sekarang belum ada dapat lagi. Okey, tapi hal macam ni kita tak boleh nak kata nak blame developer, tak boleh. Okey, sebab developer dah hantar bulan 1 hari tu. Dia dah submit bulan 1. So jangka je bulan 4 dapatlah 3 bulan dia jangka. Okey, tapi sekarang ni masih belum dapat. So benda tu adalah di luar kawalan. Okay, so kita kena inform kepada kita punya buyer sebab kita tak mau juga, sebab kita ni adalah wakil kepada developer. So sebolehnya kita pun menjagalah juga developer. Okay, kita jangan bila buyer claim developer, kita apalah developer ni. Kita tak boleh blame developer tau. Okay, sebab kita ni sebenarnya mewakili developer, kita buat marketing untuk developer. So kita pun kena protect developer juga. So kita kena cakap benda ni is luar kawalan. Okay, developer memang tak boleh nak buat apa sebab dah submit. So sekarang ni kita tunggu saja untuk dapat CCC. Ya. Okay, itu untuk kalau kata inilah untuk yang completed. Sebab saya tahu ramai yang tanya saya pasal completed bila kan. Okay. Yang ini okay, saya kecilkan sikit boleh tak kecilkan. Tak boleh kecil lah benda ni. Okay, ini adalah dia punya layout. Okay, ini dia punya layout. Okay, sebenarnya you boleh print juga benda ni kalau you nak print. Okay, ini kalau kata jalan masuk kan, kalau kata show unit, mungkin ada yang tertanya dekat mana show unit. Okay, show unit adalah di sini. Ini adalah show unit. Okay, ini adalah show unit. Sebelah ni adalah intermediate. Okay, kalau yang meja kursi yang saya tunjuk tadi tu dia berada di sini. Okay, ini adalah dia punya show unit. So jalan masuknya kalau kata kita tengok dekat sini, dia tulis dia ni kat situ jalan masuk ni. Jalan masuk ni. Jalan keluar masuk ada 2. Satu dekat sini, satu dekat Jalan Kelana 9. Okey.
Ini adalah fasa 1 ya. Sebelah ni adalah fasa 1. Ini adalah phase 1. Kat sini adalah phase 1. Okey, ini kawasan lapang. Dekat sini pun ada kawasan lapang untuk fasa 1 punya. So maksudnya dia punya kawasan lapang nanti bersambung. Taman permainan dia mungkin dekat sini dia buat tempat jogging ke ataupun tempat rekreasi lain-lain lah. So kawasan lapang dia adalah bersambung. Okay. So kalau kata tengok dekat sini, jalan masuknya daripada fasa 1. Kena masuk yang jalan kita masuk, yang siapa yang dah pergi kita tahu kan jalan masuk dia kat mana. Masuk, lepas tu kita akan melalui, kena ikut fasa 1 lah untuk nak pergi ke fasa 2. So dia tak ada laluan lain ya. Dia tak ada laluan lain. Okay, clear ya. Kadang-kadang kita tahu, kita kena maklum ya, kadang buyer tanya nanti masuk ikut mana. Dia tentu akan tanya, masuk ikut mana. So masuk ikut ni lah. You dekat show unit kan? Ini show unit. Ini show unit. Kan? Ini show unit. Jalan masuk ni kat sini lah. Jalan masuk depan show unit tu. Memang itu jalan masuk dia nanti. Memang akan buat tar dia kat situ. Okay? Tapi siapa yang nak datang mungkin hari ni ataupun besok kalau ada appointment, harap berhati-hati sebab macam tadi masa yang saya pergi tadi dia tengah buat macam ada buat tukar pipe macam tu lah. So jalan dia tak rata. So berhati-hatilah apabila berada di site, okay? Alright. Clear tak yang ni? Dia ada jalan Gelena 7, jalan Gelena 9. Okay, so nanti yang ini saya akan relatekan dengan yang senarai. Senarai yang dalam yang macam Excel tu. Okay, sebab saya akan selalu update jugalah dia punya available unit. Okay, so you kena tahulah kat mana jalan Gelena 9, kat mana jalan Gelena 7. Okay, dan apa lagi yang dia ada? Jalan Kelina 11, kan? You kena faham untuk nak tengok drawing ni. Dan you kena tahu dekat drawing ni sebenarnya dia ada tulis PT tau. Okay? Ni saya besarkan. Kalau nampak tak dekat sini? Ada kan? Ni PT 46 contoh ni. PT 46963. So you boleh tengok dekat list tu. Okay, dekat list yang saya bagi, bukan yang dalam drive tau, yang saya share dekat dalam group. Tengok available ke tak available lagi. Okay, contohnya yang ni PT PT 46935. Boleh tengok available ke tak lagi. Okay, kalau kata buyer you nak tahu available ataupun tidak. Ini saya akan share. Saya akan share dekat dalam dalam ni lah, dalam group untuk available unit untuk projek ni. Okay, saya akan saya boleh selalu share sebab saya dapat link daripada developer. Alright, so ini adalah pelan tapak. Okay, kalau kata bank tanya apa alamat, you bagi tahu je lah alamat nombor berapa, jalan berapa, Taman Sri Canggang 1, Kampung Bukit Canggang, ni Kuala Lumpur, Kuala Langat. Okay, ini adalah fasa 1 punya address. So address tu should be sama. Alright. Okay. So siapa yang dah pernah pergi dekat yang info yang ini, dah pernah buka drive ni. Kalau you pernah buka drive ni kan, you tentu akan nampak ni ada spesifikasi dia. Okay, spesifikasi rumah ni. Rumah teres ni ada berapa unit. Kalau kata untuk yang fasa 2 ni ada 88 unit. Okay, apakah struktur dia konkrit bertertulang. Kadang-kadang kan benda ni kita rasa tak penting. Tapi kan you jangan terkejut kalau you punya buyer tanya. Buyer you akan tanya batu bata guna batu bata apa? Kat sini dah ada jawapan, batu bata simen.
Batu bata simen ni bukan batu bata yang warna merah tu tau. Batu bata simen adalah batu bata yang warna kelabu. Okay. Kalau batu bata merah tu dia batu itu tanah liat. Kan batu bata merah tu. Okay. Tapi biarpun batu bata simen dia tetap selamat sebab dia telah selalunya lah dia akan melalui proses dapat spesifikasi daripada bomba apa semua pakailah. Okay. So bumbung dia apa? Bumbung dia ada kat sini dah ada konkrit, genting konkrit, bumbung rata konkrit. Okay. So actually kadang-kadang kita kena faham juga. Sebab ada bumbung yang guna metal. Macam ni juga guna konkrit lah. Okay. Ceiling is normal plaster ceiling. Okay, kalau kata ada yang guna slab konkrit tu, dia ada steam coat, ada yang ceiling kepingan, dia tengok pada tempat lah. Kalau kepingan ceiling ni, rasanya itu dekat dalam bilik air. Tapi benda ni adalah spesifik sangat, tapi kita tak perlulah. Tapi kita perlu ambil tahu. Kita perlu ambil tahu. Okey, kemasan lantai. Okey, dekat sini dah ada dia punya spek pasal kemasan lantai, kemasan dinding. Okey. Kita macam bilik air, berapa tinggi dia punya jubin seramik. Dia punya jubin. Dapur, berapa tinggi dia punya jubin. Kat sini dia dalam 2 meter lah, 2.1 meter. 2.1 meter tu agak tinggi jugalah. Kan? Lepaan simen, apa yang lain. Lepas tu pintu, dia guna pintu apa. Kunci, kunci is normal lah. Kunci biasa-biasa je ni sebenarnya. Dia kata kunci berkualiti tapi kunci biasa-biasalah. Okay. Okay, jenis tingkap. Okay. So semua ni dah lengkap. Okay, dan yang pentingnya. Okay, selalunya kan you punya buyer akan tanya apa? Kelengkapan elektrik. Ada berapa banyak? Ada berapa banyak dia punya lampu. Switch lampu berapa banyak? Okay, dia punya plug berapa banyak? Switch untuk kipas berapa banyak? TV untuk TV berapa banyak? Penghawa dingin dia punya point ada berapa banyak? So dekat sini semua dah tulis. Okay, siap ada loceng sekali. Kat depan tu ada loceng, punca loceng. So you boleh pasang saja. Lepas tu kat sini tadi punca pemanas air, maksudnya water heater ada 2 ya. Setiap bilik air ada dia punya water heater. Okay, so ini adalah dia punya spek. Yang lain tu you boleh baca. Okay, so yang ini dia punya pelan lah. Dia punya pelan dekat sini, pelan sisi, keratan dia. You boleh tengok tau, you boleh tengok, you boleh study. Sebenarnya apabila you study, you akan lebih faham. Sebab kadang-kadang buyer dia akan banyak tanya. Tapi sebolehnya, drawing yang ini jangan bagi kepada buyer. Okay, kalau you nak bagi kepada buyer, you cuma bagi drawing ni saja. Drawing ni you boleh bagi. Ataupun drawing yang saya bagi tadi, yang mula-mula saya share tadi. Okay, tapi drawing yang ni sisi-sisi ni kalau boleh jangan bagi dekat buyer. Okay, ini developer memang bagi khas untuk kita pandangan hadapan macam mana rupa. Okay, sebab yang ni nanti diorang akan dapat di dalam SMP. Okay, yang ni diorang akan dapat dalam SMP. Pandangan belakang macam mana rupa. Okay, so yang ini kalau sebolehnya tak perlu share dengan buyer. Gambar tersebutlah. Okay, so tadi kita tengok dia punya plan tapak. Okay, so sekarang ni saya nak bawa anda tengok ke price list. Okay, price list di sini adalah price list sebelum rebate. Tadi rebate berapa kita cakap? 12%. So ini adalah price untuk SMP, untuk SPA. Jadi daripada this price, you kena tolak 12% lah untuk nak dapatkan net price. Okay. Lagi satu. Kat sini kan kalau tengok kan ada harganya berbeza tau. Harga berbeza 385 dengan 375, besar yang sama, jalan yang sama tapi harga berbeza. Okey. Kalau kata buyer tanya kenapa harga ni berbeza? You nak jawab apa? Kita boleh jawab itu adalah developer punya marketing strategi. Kita boleh jawab tu je sebab saya pun tak tahu kenapa harganya berbeza dengan developer. Okey. Sebab kalau ikutkan 20 kali 62 dekat sini 375,000.
Kalau 20 kali 65, 380,000. Okay. Tapi tak apa, saya akan confirmkan dengan developer lah. Tanya kenapa. Apa yang specialnya. Mungkin dia punya kedudukan lah. Kalau tengok dekat sini kan, yang gelana 7 ni adalah kita punya barisan. Okay. Kita punya barisan, barisan show unit. Okay, barisan show unit. Ini pun harga dia jauh berbeza, 392. Sebab apa? Sebab dia bahagian depan. So yang ni memang purposely oleh developer mengikut kepada kedudukan dia. Okay. So ada siapa-siapa tak nak tanya lagi, nak tanya berkenaan dengan Taman Sri Cangan 1? Ada yang you tak jelas tak? Semua jelas ya? Okey ya untuk Sri Cangan 1? Sebab saya nak pergi ke Langat 3. Okey ya? Jelas. Jelas. Okey. Okey. Sekarang ni kita pergi ke Langat 3. Langat 3 ni pun dia Malay Reserve Land tau. Langat 3. Dia bukannya Bumi Lot ya, Langat 3. Langat 3 pun adalah Malay Reserve Land. Okay, so kalau kata dia Malay Reserve Land tapi dia leasehold. Leasehold dia bukannya hak milik kekal tapi dia adalah pajakan. Siapa member baru yang tak pernah masuk lagi basic knowledge? Saya Fauzi. Fauzi faham tak apa itu leasehold, apa itu freehold? Sikit-sikit lah Kak. Sikit-sikit, okey tak apa. Kita sebenarnya kita akan buat property knowledge every month. So nanti next month akan ada lah. Okey. So, tapi saya tak tahu dia jatuh pada hari raya ke. Kalau jatuh raya mungkin kita buat selepas raya lah. Okay. Alright. Freehold, okay, tapi saya jelas kat sini lah. Freehold adalah hak milik kekal. Maksudnya rumah tu adalah hak milik kekal, property tu hak milik kekal selama-lamanya. Dan selalunya freehold ni dia punya ROI adalah tinggi. Betul tak? Siapa ingat lagi formula ROI? Apa tujuan ROI? Apa maksud ROI? Return of investment. So selalunya apabila ada buyer yang memang seorang yang investor, okay, dia memang akan tanya ROI berapa. So you kena tolong kirakan. So formula kita dah bagi kan. Yang dekat dalam property knowledge tu memang kita ada bagi formula ROI macam mana cara nak kira. So you kira lah. Okay, makin tinggi persen ROI tu maksudnya makin bagus. Okay. Dan kalau kata untuk leasehold ni bukan tak bagus. Leasehold ni bagus, cuma dia bukan hak milik kekal lah. Okay. Apa kebaikan leasehold? Leasehold ni harga dia lebih murah berbanding dengan freehold. Itu saja. Okay. Alright. Tapi nak kata macam kata government akan ambil tanah ke apa semua tu, freehold ke leasehold ke sama je. Kalau government nak ambil, they will take it. Okay. Alright. So sekarang ni saya akan masuk ke Taman Langat Utama. Okay. Taman Langat Utama, okay, dia punya developer adalah Xinjiang Property Management. Okay, so ini adalah dia punya bank detail. So kalau kata you punya buyer nak untuk nak booking, so ini dia punya account dan booking fee ni adalah 1,000. Okay, booking fee ni adalah 1,000. Kita dah try tanya dengan developer.
untuk nak mengurangkan BTP, tapi nampaknya developer dia tak agree sebab dia kata dia dah ada yang satu carnival. Okey, nanti carnival tu saya akan ceritakan last kali ya. Okey. Untuk taman langat utama, saya sebenarnya taman langat utama ni dia ada dua package tau. Dia ada dua. Okey. Yang sini saya tunjuk. Taman langat utama. Siapa yang dah pergi? Kalau yang dah pergi tu dia akan faham. Dia ada dua. Okey, dua pelan lantai yang berbeza. Okey, dia ada jenis dia. Kalau kata siapa yang pergi, kalau kata anda nampak yang dia punya apa? Nampak tak kat sini? Nampak tak pelan lantai dia? Okey, dia ada jenis tau. Dia ada jenis satu tu 20x70 hingga 74. Okey, yang 20x70 ni dia ada 4 bilik. So siapa yang dah pergi, you akan nampak lah. You akan boleh tengok. Boleh tengok ya. Dia punya. Saya besarkan. Okey, clear sikit. Okey, dia 20x70. Okey, dia ada 4 bilik, 2 bilik air. Seperti biasa, dia punya master bedroom memang ada bilik, tetapi kan rumah ni agak unik sikit. Kenapa saya kata unik tu? Sebab toilet je di depan. Toilet je di depan pintu. Kalau nampak dekat sini, toilet je di depan pintu bilik utama. Okey, so selalu toilet dia berada dekat sini kan, dekat ujung ni kan. Tapi ini toilet berada di depan pintu saya. So kita sebagai seorang marketing, biarpun kita rasa macam pelik, betul tak? Siapa yang rasa macam pelik rumah ni? Tapi tak apa, kita sebagai seorang marketing, kita kena akur dan kita kena mengatakan ini adalah sesuatu yang okey. Okey? Unik. Unik. Mengatakan sesuatu yang unik. Okey, kenapa? Okey, kalau kata orang tanya, kenapa pintu dia kat depan? Kenapa pintu bilik air dia dekat dengan pintu masuk? Okey, apa yang you rasa yang you boleh jawab untuk you punya buyer? Siapa boleh bagi idea? Macam mana you nak jawab? Siapa yang rasa boleh jawab? Tak apa. Ini kan dia tak ada jawapan betul ataupun salah. Tahu? Macam mana you nak reka jawapan? Macam kita boleh, kalau saya lah kata, kalau orang tanya kan, apa yang saya jawab? Ya, rumah ni unik sikit. Tapi yang bagusnya apabila bilik air kat depan, kita senang macam, ini beli reserve land tau. Beli reserve land kan. So senang. Kita macam, kalau kita nak solat ke apa ke, kita boleh guna sudut yang sebelah dekat tingkap ni untuk solat. Kita boleh cakap macam tu. Lebih selesa. Kita create lah apa yang kita rasa kita boleh nak create pada masa itu. Okay? Dan dia ada 4 bilik dan saya memang terus terang dengan anda semua, siapa yang belum datang tengok, bilik dia agak sempit. Okay, bilik dia agak sempit. So kalau kata you punya buyer kata, kenapa biliknya agak sempit apa semua, kita boleh suggest untuk dia pecahkan tengah-tengah ni. Kita boleh suggest dia untuk pecahkan bilik, jadi bilik tu besar. Ataupun dia boleh pecah bilik untuk bilik utama ni untuk jadi lebih besar pun boleh juga. Okay, that's up to buyer. Kita bagi cadangan sahaja. Okay. So yang lainnya, dia bilik air kat belakang. Lepas tu dia ada kawasan yard juga, super macam yang canggang tadi. Dan dia punya dapur di belakang dan dia
living dengan dining dia sekali, super macam canggang. Okey. Saya sebenarnya kan secara peribadi saya agak suka apabila yang macam ni punya design. Okey, dia dapur tersorok tapi dia punya living dengan dining dia together. Sebab nampak rumah tu akan nampak lebih luas satu. Lagi satu, kita boleh cakap dengan buyer senang lagi nak layan tetamu. Kalau kata hari raya, sekarang ni kita pun bulan puasa, kita boleh sebutlah hari raya. Bila tetamu you datang, you boleh hidang dekat dining. At the same time, kata orang boleh duduk dekat sini, boleh duduk juga di ruang tamu. So at the same time masih boleh nak chatting, berbual-bual. So tak adalah kiranya dia ada connection antara para tetamu. Kita boleh bagi tahu macam itulah. Okay. Alright. Ini adalah yang 20x70. Dia panggil dia punya type permata. Okay. Ini adalah plan lantai yang kedua. Sekejap ya. Saya rasakan saya boleh bagi yang clear lagi. Sekejap. Oh, yang ini yang untuk okey. Tak apa. Yang ini yang untuk yang mutiara. Dia ada dua jenis. Untuk mutiara, okey, kalau kata anda dah pergi site, anda akan nampak satu cat hijau, satu lagi cat warna pink. Kalau yang warna pink tu bermaksud 20x70. Kalau cat hijau maksud 20x70. Kalau yang cat warna pink tu maksudnya 20x65. 20x65 ni dia agak kecil sikit. Kecil lah, of course lah kecil kan. Tapi dia 3 bilik, 2 bilik air. Okey, dia design dia agak berbeza. Design dia agak berbeza dengan yang jenis permata. Jenis mutiara ni, okey, dia punya design bilik, ini bilik. Okey. Dia bilik di depan, master bedroom dan masih juga sama. Dia punya bilik airnya ada berada di depan. Super yang macam dia ada one lah, super. Okey. Tapi dia ini ruang hall. Ini adalah hall dan ini adalah tempat dining hall. Ini adalah dining. So ini adalah dining dengan kitchen. Okay, so ini dia punya kitchen, ini dia punya dining. So kitchen dia agak besar. Lebih besar lah compare dengan yang tadi. Ini adalah kitchen, ini adalah dining dengan hall. Dia sama juga, dia sama. Tapi dia agak kecil sikit. Dia agak compact sikit. Compare dengan yang permata tadi. Mutiara ni dia agak compact sikit. Dan bilik, bilik 2 dan bilik 3 berada di belakang. Berada di kitchen lah. Bilik 2 dan bilik 3. So siapa yang dah pergi, you akan dapat rasa dia punya perbezaan. Sebenarnya, untuk yang mutiara ni, dia punya kitchen dia macam agak besar sikit. Compare dengan permata. Okay. Tapi dia sama jugalah dengan yang lain-lain, projek yang ada sink tiang, dia mesti ada yard dekat belakang, ada untuk nak letak washing machine. Okay. So dekat belakang dia memang akan ada dia punya pagar lah, dia ada ruang dekat belakang tu lagi. Ruang dalam 5 kaki macam tu. Kalau kata yang 20
kali 60 ni, ruang belakang tu dia lebih kecil lah. Okay. Okay. Macam pelan tapak kan, saya rasa saya dapat rasakan ada yang agak confused lah berkenaan pelan tapak ni. Okay, kita ni jual kat projek yang mana. Okay, so untuk makluman ya, Taman Langat 3 ni dia ada 4 fasa. Tapi yang kita jual adalah fasa yang ketiga. Kita jual adalah fasa yang ketiga. Okay. Jadi, kita punya show unit yang kita tengok tu berada di fasa 1. Dia di fasa 1, fasa 2, fasa 3. Okey. Saya akan tunjuk okey. Saya share ke tak ni? Okey, tahu tak? Perasan tak dekat dalam drive yang ada Sin Liang project ni ada satu nama dia SHY Sin Liang drone. Ada gambar daripada drone. Okey. Gambar ni sebenarnya sangat pada saya sangat bagus kalau kata anda nak tengok. Okey. So okey, contoh yang dekat sini ya. Dekat sini ni Ethan dah siap-siap dah bagi dekat kita untuk nak terangkan projek mana yang kita boleh jual. Projek mana yang kita boleh jual. Okey. Oh, saya pun salah. Okey. Kita sebenarnya ini adalah dia punya apa? Ini adalah dia punya, nampak tak? Showroom. Showroom. Rupanya showroom dekat fasa kedua. Okey, ini fasa 1. Ini fasa 1, ini fasa 2, ini fasa 3. Yang kita jual yang ini. Fasa 3. Yang kita jual. Pesan Okey. Kita tengok, kita comparekan dengan drawing. Dan kita comparekan dengan drawing. Drawing ni sebenarnya terbalik tau. Sebab jalan yang tadi kita nampak jalan dekat depan kan. Sebenarnya jalan raya tu adalah kat sini. Ni adalah jalan. Ini adalah jalan. Ni jalan. Jalan yang kita jalan tu. Jalan yang kita lalu tu lah adalah di depan ni. Okey. Ini adalah laluan ni. So jelas tak dengan drawing ni? You jelas tak dengan unit mana yang kita nak jual? Kita berada di kita punya show unit di fasa 2. Maksudnya yang kita jual adalah di sebelah. Fasa yang di sebelah. So dekat sini you boleh tunjuk dekat you punya buyer. Sebab dia punya design rumah dia sama. Okey, design rumah dia adalah sama. Saya tahu ada yang macam confused kan? Ada yang macam confused. Kan ni faham tak? Kita jual unit yang mana? Kita punya showroom di fasa kedua, kita jual fasa ketiga. Yang kita pergi tengok show unit tu fasa kedua. So maksudnya fasa ketiga adalah yang kat sebelah dia. Okay. So dekat sini adalah dah tulis nama jalan apa semua kan. So dekat sini ada juga PPT number. Ni tak berapa nampak lah.
Kalau dekat dalam ni. Dia dah ada tulis ya, type A ke, type B ke, type E ke, dia dah ada tulis dekat sini. Actually daripada drawing ni kan, you boleh tahu rumah ni ada 3 bilik ataupun ada 4 bilik. Okey, contoh ya, saya ambil contoh. Kalau kata rumah yang ini, you dah boleh nampak dia ada 4 bilik. Okey. Rumah yang ni yang ni 4 bilik. Ni 4 bilik yang sebelah sini. Nampak tak bilik dia 1, 2, 3, 4. Ni 4 bilik. Kalau kata rumah yang ini, yang ni 3 bilik. Okey, daripada drawing tu, kita tengok dia punya design, kita tahu dia punya jenis rumah. 2 bilik, 4 bilik ke ataupun 3 bilik. Okey, sebab ni tak siap lagi. Yang fasa ketiga belum cat pun lagi. So kita memang tak akan nampak warna pink dengan warna hijau. Okey, tapi apa yang kita boleh tengok daripada drawing ni. Kalau kita tengok daripada drawing ni, okey, yang 4 biliknya berada di barisan hadapan. Ni semua 4 bilik ni. Ni barisan hadapan ni semua 4 bilik. Yang dekat tengah-tengah ni, yang jenis yang 3 bilik. Ni jenis, ni 3 bilik. Okey, yang dekat belakang ni 4 bilik. Dan ini adalah kawasan lapang. Kawasan lapang ni selalu taman permainan lah. Okey. Dia kan sebenarnya memang kita pergi site baru kita nampak jelas lah. Okey, mari kita pergi tengok dekat drone tadi. Okey. Kalau tengok dekat sini, ini kawasan lapang dia tau. Kawasan lapang dia bersambung dengan sebelah. Masuk kawasan lapang dia besar lah. Okey. Ini yang kita jual. Ini jalan depan. Jalan depan. So dekat sini ada pagar kan. Itu kita tengok ada berpagar dekat sini. Dia dekat sebelah je ada lagi satu fasa 4. Tapi fasa 4 dia tak buka lagi pada kita. Okey, ini adalah yang langat utama. Okey. So langat utama ni saya nak bagi tahu dia punya package apa. Okey, langat utama ni package dia menarik sikit. Okey. Memang cashback dia memang kurang lah. Cashback dia 10% saja. Cash rebate 10% tu kalau kata dapat 100% lah. Kalau kata dapat 90% tak ada, dapat cash kan. Tapi dia rebate dia 10%. So booking fee dia 1,000. Okay, until further notice sebab dia tak beritahu bila. Okay, apa yang saya kata menariknya sekarang ni, langat utama 3, SPA fee, MOT disbursement, loan legal fee, stamp duty disbursement, bond by developer. Okay, kalau yang warna merah tu you akan tengok until further notice. So yang ini pun you boleh buat satu agensi yang mengatakan kita tak tahu sampai bila developer akan hold untuk loan legal fee dengan stamp duty, loan stamp duty dibayar oleh developer. Kalau kata lambat lagi booking, kemungkinan nanti loan legal fee dengan stamp duty you kena bayar sendiri. Kita boleh bagi agensi kepada kita punya buyer. Sebab cash dia rebate dia kurang daripada canggang, tapi loan legal fee, stamp duty sekarang ni bond by developer. Okay? Clear Alright, itu ini package. Dia package, kena ingat dia package berbeza tau. Langat utama dengan canggang
adalah berbeza dia punya package. Jangan confuse ya package ya. Jangan confuse. Okey, ini adalah lain-lain info lah. Okey. So yang bagusnya developer ni dia bagi tahu siapa dia punya solicitor kan. Dia bagi info. Okey, so ni construction work dia lebih kurang dalam 35%. Ini pro rate lah. Kalau kita tengok sebenarnya dah lebih. Ini dia punya pro rate. Dan dia adalah leasehold Malay Reserve Land. Okey. Sekarang ni dia punya leasehold dekat sini memang developer tulis sehingga 30 April 2017. 2117. Lama lagi tu. Lama lagi. Okey. So you punya buyer tak perlu risau. Lama lagi. Alright. Seterusnya. Okey, seterusnya ini adalah dia punya end financing. Kalau kata anda tengok dekat dalam Google Drive, okey, dia memang dah ada dia punya end financing. End financing you kena ikut ni. Yang canggang tadi pun dah ada dia punya end financing. So you kena ikut dia punya end financing ni, siapa dia punya banker, you kena guna banker yang ni. Jangan guna banker lain. Okey, jangan guna banker lain. Ini adalah banker yang developer nak kita guna banker dia. Jangan sebab okey, saya tahu ya macam CIMB kan, kita semua mungkin dah biasa guna Fung kan. Tapi developer ni dia kata untuk yang ini you kena guna mispaying. Mispaying tapi 85% sahaja. Dia punya margin 85% kalau CIMB. Okey. CIMB hanya 85%. So yang lain-lain tu boleh dapat 90%. So dia ada pro and con dekat situ lah. So kena tengok ya, kena tengok betul-betul end financing ni. Okay, so kalau ada penambahan end financing nanti saya bagi tahu. Okay, kita tengok end financing yang dari Taman Sri Canggang. Taman Sri Canggang pun ada juga dia punya end financing. Okay, kalau tengok dekat sini, okay, end financing dia lebih kurang lah. Orang banker dia adalah lebih kurang sama. Okay, kalau dia tak ada sebut apa-apa tu, maksudnya boleh dapat 90%. So maksudnya kalau CIMB yang canggang ni boleh dapat 90%. Okay. Kalau RHP, corner unit you jangan hantar RHP. Corner unit tak ada RHP. Okay. Yang lain-lain tu adalah boleh dapat 90% lah. Kalau kata apa. Dan okay, dan nak bagi tahu ya. Kita hantar dekat developer punya banker kan. Dan in case lah, kalau kata developer punya banker tak jawab you punya soalan ataupun tak proses you punya customer you punya loan lambat, sila inform dekat saya. So saya akan inform kepada developer. So developer akan do something lah. Sama ada dia nak tukar banker ke apa ke. So kena inform saya lah. Okay. Andai kata banker buat hal. Sebab developer yang suruh kita guna dia punya banker kan. So kalau kata banker dia buat hal, so kita boleh buat aduan lah. Buat aduan kepada developer. Okay, so ada tak rasa-rasa, you rasa yang saya perlu tambah untuk projek ni? Ada tak? You rasa saya ada tertinggal apa-apa tak? Saya ada tertinggal apa-apa tak? Cak Ayu, yang 4 bilik dengan 3 bilik tu luas dia beza lah kan? Luas dia beza. Kalau kata yang 4 bilik tu, dia 20 kali 70 hingga 75. Okey. Kalau kata yang 3 bilik tu, 20 kali 65. Okey. Okey.
saya nak share sebelum kita tamat. Okay, saya nak sharekan satu benda. Saya rasakan you all ingat ke tak benda ni? Carnival ni. Ingat tak pasal carnival ni? Siapa tahu pasal carnival ni? You cerita tak dengan you punya customer pasal carnival ni? Ada cerita tak? Cerita Kak, yang ni untuk langat ke untuk canggang? Langat dua-dua. Oh. Untuk langat utama dan juga untuk canggang. Okey, kempen Karnival Perumahan Bumiputera tempoh je 15 Februari sehingga 31 Mei. Okey, sehingga 31 Mei. Kiranya cabutan bertuah yang sangat bertuah akan dapat alzia lah. Okey, akan dapat alzia. Beli dan menang. Okey, dekat sini dia kata hadiah istimewa menanti anda minimum bibit khas 10%, memang dah ada bibit lah. Okey, kos guaman perbelanjaan guaman ditanggung pemaju, kos pindah milik SPA pinjaman ditanggung pemaju. Tapi package kita ikut package kita ya, yang ni. Okey, lepas tu skim pinjaman pembiayaan khas itu adalah untuk yang tertentu punya kes. Okey, tertentu punya kes, bukan semua. Kemudian cabutan khas tunai pasti menang sehingga 5,000. Okey. Dia ada cabutan tunai pasti menang. Maksudnya kalau kata you punya buyer approve lah kan. So bila dia buat cabutan bertuah ni, dia akan ada cabutan 2,000, 3,000, 5,000. So akan pasti menang. Paling common pun akan dapat 2,000. Ini cabutan yang pasti menang. Okay, bila dicabut dia mesti akan ada menang something. Okay, dan peluang untuk memenangi hadiah tunai dan lain-lain hingga 20,000. Okay, yang untuk menang hadiah tunai hingga 20,000 ni dia adalah cabutan, ada cabutan lain lah. Dia ada lagi satu cabutan khas yang lain. Dia ada lagi satu cabutan, dia boleh menang alzia 10,000 dan 20,000. Ini adalah cabutan khas. Kiranya ada 3 hadiah istimewa. Cabutan istimewa lah. Cabutan istimewa. Ada 3 pemenang yang akan dapat kereta 10,000 ataupun Kak mute Kak. Akak mute ke? Dengar tak sekarang? Dengar tak? Dengar. Dengar. Mute je tadi. Ke akak terhalang speaker? Tak ada okey je dari tadi pun. Ya, okay. So ini adalah yang you kena cerita dekat you punya buyer lah untuk canggang dengan apa? Canggang dengan langat. Okay, ini ada carnival sehingga 31 Mei. So dia kena booking secepat yang mungkin lah dan proses. Okay. Sebab ni kan Simbiang Supreme Harmony kan canggang, Simbiang punya projek kan ni. Projek apa benda tu? Tadi tu apa? Langat utama kan. So ini untuk kedua-dua projek. Sebenarnya dia adalah projek-projek lain kan, tapi projek lain tu kita tak buat. So dia bagi kita test 2 projek ni. Kalau 2 projek ni kita berjaya, kita banyak buat booking, so dia akan buka untuk another project. Okay, so fighting. So pasti boleh. Alright. So faham ya pasal carnival ni? Kak Ayu, Ya. tarikh akhir 31 Mei ni booking ke atau convert punya kes? Booking. Okay. Okay. So dia punya cabutan tu kemungkinan selepas itulah. Tapi dia sebenarnya siapa yang kalau kata orang tu booking, lepas tu orang tu tak lepas, maksudnya tak akan dapat lah. Kan? Tapi kalau kata dia booking, lepas tu dia lepas, dia sign SMP, dia akan boleh lah join. Tapi yang untuk apa tu, dia punya
dia punya tempoh tu adalah tempoh booking. Tempoh booking.